Okey, baiklah, cikgu sambung semula slot ini berkaitan dengan sejarah kerja kursus sejarah STPM, iaitu tema sejarah tokoh, tema sejarah tokoh. Tadi kita telah sampai kepada, kita dah lepas tentang cara menulis tajuk, kita dah lepas juga tentang yang kedua iaitu pengenalan, yang ketiga tentang sejarah kerjaya beliau, yang keempat tentang sumbangan yang telah dilakukan oleh Tuan Haji Jalil bin Aman, di banyak peringkat tadi, sekolah, daerah, masyarakat, negara dan negeri. Lepas tu segmen yang kelima, bahagian seterusnya ialah kejayaan yang telah beliau perolehi. Kejayaan telah beliau perolehi. Macam yang cikgu cakap yang tadi, kamu boleh tulis segmen ini lebih kurang 8 hingga 10 muka surat bergantung kepada kualiti input ataupun bahan-bahan yang kamu perolehi hasil daripada temu ramah dengan responden-responden dan juga pembacaan. Pembacaan tu yang cikgu terang tadi 5 buku, sekurang-kurangnya bukannya maksudnya kamu kena baca buku tu daripada kulit ke kulit, page to page. Okey, maksudnya buku ni dijadikan sebagai sumber rujukan mana-mana segmen ataupun bahagian dalam buku itu yang berkaitan ataupun dia valid dengan apa kajian kamu ini, yang kajian yang kamu lakukan ini. Okey, seterusnya, bukti bergambar yang kamu peroleh itu, cikgu kata kamu boleh masukkan di bahagian tengah-tengah esei ataupun kamu huraikan, letak gambar yang berkaitan dengan huraian tersebut, ataupun kamu boleh letakkan di bahagian lampiran di bahagian akhir esei kamu nanti. Okey. Okey, seterusnya apa yang perlu kamu huraikanlah, anda perlu huraikan perkara-perkara berikut. Perkara berikut pelbagai usaha. Contohnya pelbagai usaha dan program yang telah dilaksanakan oleh tokoh tersebut. Dalam situasi ini, tokoh tersebut adalah Tuan Haji Jalil bin Aman, tokoh pengurusi Cemerlang di SMK Air Molek Melaka. Okey, di mana kamu boleh huraikan perkara apa yang dia buat, kejayaan yang telah buat. Contohnya kejayaan dalam bidang kurikulum. Kurikulum ialah berkaitan dengan pendidikan lah. Apa yang apa dia punya program. Apa program yang pengetua ni buat sehingga menyebabkan pencapaian kurikulum di sekolah-sekolah yang beliau ajar ni meningkat dia punya prestasi GPS sekolah. Kalau SPM GPS lah, kalau STP ni PNGK. Macam mana nak naikkan PNGK sekolah? Okey, macam mana dia naikkan GPS sekolah? Apa program yang dia buat? Okey, dari segi kurikulum. Kamu juga boleh jelaskan dia punya kejayaan-kejayaan ni dalam bidang kurikulum. Kurikulum ni dalam bidang sukan, dalam bidang persatuan, dalam bidang kelab. Apa kejayaan? Apa program yang dilakukan hingga menyebabkan beliau ni berjaya menaikkan nama sekolah beliau dan hingga melayakkan beliau menjadi seorang pengetua yang cemerlang. Jadi kena tanya dia, kena tanya cikgu dia, kena tanya pelajar-pelajar yang pernah menyertai program tersebut sehingga menyebabkan mendapat anugerah dan sebagainya. Jadi itu bukti yang sangat bagus menyebabkan esei kamu ni dia very authentic. Sangat-sangat autentik, asli, ataupun betul lah, autentik, asli, sangat, memang tidak boleh pertikaikan. Ini bukan ciplak. Maksudnya esei kamu ni memang yang asli, hasil daripada kajian kamu. Okey. Lagi kamu boleh masukkan kalau beliau ada menulis buku. Contohnya cikgu ada menulis buku. Jadi pengetua cemerlang ni biasanya dia ada tulis buku, dia ada tulis makalah, dia ada tulis jurnal. Jadi dapatkan dia punya buku tersebut sebagai bahan bukti. Okey, ini menyebabkan esei kamu sangat-sangat bagus. Lagi kejayaan ni dalam masyarakat, apa dia punya sumbangan dia? Apa kejayaan yang pernah dibuat dalam masyarakat? Contohnya tokoh masyarakat tempat, dia menjadi seorang guru yang menyumbang kepada jatuh kuasa penduduk, menyumbang kepada komuniti masyarakat dia, menyumbang kepada jemaah masjid dia, JK masjid dia setempat dia, menyumbang kepada komuniti orang kampung dan sebagainya, ataupun sumbangan pada para ibu bapa, pelajar miskin dan sebagainya. Jadi ini semua kamu akan dapat maklumat ni seandainya soalan kamu mengutarakan pelbagai soalan yang mencapah sehingga menyebabkan benda-benda yang tersimpan yang orang tak tahu, tapi bila kamu temu ramah, dia akan menyuarakan, menghuraikan, menerangkan. Jadi esei kamu jadi lebih hebat. Okey, seterusnya kejayaan tu sebut tentunya ada anugerah yang diterima. So
ada bukti, sijil, plak, gambar. Jadi itu semua menyebabkan SC kamu memang hebat. Okey, bahagian yang ini bahagian yang kelima, kejayaan employee. Okey, seterusnya ialah bahagian yang keenam. Bahagian keenam ni ialah lebih kurang 2 muka surat. 2 muka surat. Tadi dah 6 muka surat, 8 muka surat. Pengenalan tadi 1 muka surat. Lepas tu dia punya sejarah kerjaya itu dalam 2 muka surat, ada 3 muka surat. Sumbangan di peringkat daerah, sumbangan di pelbagai peringkat mungkin dalam 5 muka surat. So dah berapa muka surat kan? Campur lagi dengan dia punya kejayaan employee dalam 8 muka surat tadi. Dan seterusnya ialah yang keenam, faktor yang menyokong kejayaan tokoh. Apa faktor yang telah menyebabkan beliau ni sehingga menjadi seorang pengetua cemerlang? Tulis dalam 2 muka surat. Okey, peranan siapa menyokong dia? Biasanya di sebalik kejayaan seseorang lelaki tu, biasa orang cakap kan, mesti ada yang support dia, yang menyokong dia. Contohnya keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia. Okey, seterusnya siapa yang menyokong dia lagi adalah peranan guru-guru di bawah dia. Sudah tentulah, tanpa guru beliau tidak adalah mustahil untuk menjadi seorang pengetua cemerlang. Tanpa kerjasama, tanpa bantuan daripada guru-guru di bawah pentadbiran Tuan Haji Jalil bin Ahmad, tokoh pengetua cemerlang ini. Juga boleh peranan dimainkan oleh PBD, Pejabat Pendidikan Daerah. Peranan dimainkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Okey, seterusnya ialah faktor yang menyokong ialah kemudahan infrastruktur sekolah. Ataupun faktor-faktor lain yang menyokong, contohnya persatuan ibu bapa dan guru-guru. Tanpa kerjasama daripada persatuan ibu bapa dan guru-guru, pihak komuniti ataupun badan-badan swasta yang berada di perisian sekolah. Contohnya kalau di sekolah tu berdekatan dengan universiti, apa sumbangan universiti yang saling di win-win. Maksudnya sekolah mendapat sekolah mendapat faedah daripada universiti dan universiti mendapat memberi sumbangan masyarakat kepada para pelajar sekolah. Jadi itu semua akan menyebabkan pelbagai program yang dirancang, yang dibuat oleh pengetua tersebut dan sekolah beliau menghasilkan kejayaan kepada para pelajar di sekolah tempat beliau, sehingga menjaya melayakkan beliau digelar sebagai pengetua cemerlang. Okey, segmen yang seterusnya, yang ke-7, setelah menceritakan, menghuraikan faktor yang menyokong kepada kejayaan beliau ini, ialah kamu kena menerangkan pula segmen yang ke-7 ialah halangan dan cabaran. Ya, apa dia? Halangan dan cabaran. Ini pun kamu boleh tulis 2 muka surat. Biasanya setiap kejayaan tu mestilah ada dia punya halangan, ada cabaran. Jadi kamu boleh tulis halangan dan cabaran ni macam mana nak tahu? Macam cikgu cakap tadi lah, kamu perlu temu ramah beliau. Okay? Halangan, contohnya persaingan. Macam mana persaingan dia dengan pengetua-pengetua lain? Biasanya nak dapat pengetua cemerlang ni bukan dia seorang saja. Kan, nak jadi pengetua pun mesti ada persaingan daripada kalangan penolong-kanan, akhirnya beliau terpilih sebagai pengetua. Dan untuk dah di kalangan pengetua-pengetua tu lah, nak jadi pengetua cemerlang mestilah ada cabaran dan halangan. Jadi apa halangan dan cabaran tu? Kau kena tanya kepada tokoh tersebut sehingga menghasilkan beliau meluahkan perasaan beliau, dan kamu kena karang apa yang beliau perkatakan tersebut. Okey, seterusnya mungkin ada halangan dan cabaran juga ialah sikap menghirih hati daripada orang lain di kalangan pegawai PPD. Saya tak tahu, tu pandangan saya, pegawai PPD ke pengetua lain ke. Okey, guru-guru tak puas hati ke? Okey, tidak mustahil dalam hidup kita ni, dalam situasi ni, dalam hidup kita, tapi dalam esei ni, dalam cabaran yang beliau hadapi lah. Okey, seterusnya ialah halangan dan cabaran. Mungkin ini biasa masalah keluarga. Masalah keluarga, contohnya bila kita dilantik sebagai pengetua, kebarangkalian untuk dihantar, dipostingkan ke sekolah baru. Biasanya kalau pengetua baru ni dihantar ke sekolah yang jauh daripada tempat kita tinggal, mungkin 100 km bergantung pada negeri tersebut lah. Kalau macam negeri Pahang ni, kalau dari Kuantan, antara tempat sekolah yang jauh daripada Kuantan ni ialah di daerah bersepadan dengan Segamat Johor. Contohnya SMK Selancar. Itu antara sekolah yang jauh, ataupun di Kuala Lipis Pahang, antara sekolah yang jauh daripada Kuantan. Itu mungkin satu cabaran.
ni ataupun kepada beliau untuk menjadi seorang pengetua yang cemerlang pada peringkat awalnya dulu sebelum berjaya sekarang. Lepas tu beliau berjauhan daripada keluarga. Macam mana nak urus anak, okey, nak urus keluarga. Okey, itu semua. Tambahan kalau anak belajar lagi. Ataupun anak sakit kan. Itu semua cabaran dan halangan yang menyebabkan beliau tabah bagaimana beliau uruskan hal tersebut yang menyebabkan beliau berjaya. Okey, seterusnya halangan-halangan lain yang berkaitan bergantung kepada kajian kamu. Okey, segmen yang seterusnya ialah yang ke-8. Kamu boleh terangkan, kamu boleh huraikan tentang harapan kejayaan pada masa depan. Jadi apa yang diharapkan oleh tokoh ini? Tokoh kalau dalam sesi ini, tokoh pengetua sembilan, Tuan Haji Jalil bin Aman. Apa yang beliau harapkan? Contohnya inginkan pemimpin-pemimpin, pengetua yang lebih hebat daripada beliau ataupun tidak pun setara dengan beliau. Kita hebat ni bukan untuk diri kita saja, tapi untuk melahirkan kehebatan anak-anak murid kita, kehebatan sekolah kita, kehebatan guru kita, kehebatan bangsa kita, kehebatan agama kita dan pastinya kehebatan negara kita. Okey. Semua guru, apatah lagi pengetua, dia mesti mahukan pelajar dia cemerlang. Kalau pelajar dia lepas SPM, lepas STP, masuk universiti Melayu, masuk Universiti Sains Malaysia, UTM, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Sarawak, Perlis dan sebagainya. Jadi apabila pelajar ni masuk universiti dan mengambil kursus-kursus yang sangat membanggakan, yang hebat dalam bidang perubatan, dalam bidang engineering, dalam bidang biokimia, okey, ataupun dalam bidang pendidikan pun, itu akan menaikkan nama sekolah. Jadi ini semua ialah hasil daripada usaha pengetua dan juga guru-guru tersebut. Okey, itu harapan. Lepas tu apa lagi? Harapan-harapan yang menyebabkan yang beliau mahu. Jadi kena tanya. Berjumpa masa soal selidik itu, buat temu bual, kena tanya dengan detail. Pertanyaan tu, temu bual tu mungkin dalam situasi yang santai lah. Kalau serius sangat ni payah juga. Saya rasa ni lebih santai, lebih seronok. Okey, itu bahagian yang ke-8. Dan yang ke-9 ialah bahagian kesimpulan dan penutup. Jadi kamu kena buat kesimpulan pada esei kamu itu. Apa kesimpulannya? Kamu ceritakan kesimpulannya kamu berpuas hati dengan kajian kamu ini dan kamu mengharapkan bahawa kajian yang kamu lakukan ini dapat diguna pakai oleh orang lain, oleh masyarakat, oleh pelajar-pelajar nanti tanam yang selepas kamu untuk dijadikan sumber-sumber rujukan. Okey. Jadi yang ke-10 ialah selepas kesimpulan ialah kamu kena masukkan bibliografi. Bibliografi ni ialah senarai rujukan buku-buku rujukan kamu. Okay, sumber-sumber primer yang kamu perolehi. Rujukan di perpustakaan, buku di perpustakaan tadi kan. Dia akib-akib yang kamu perolehi ataupun berdasarkan kamu gunakan juga sumber internet. Okey, apa yang kamu perolehi di bibliografi kamu itu. Tapi yang penting ialah buku. Yang penting ialah sekurang-kurangnya kamu dalam bibliografi kamu mesti ada 5 senarai buku yang kamu buat rujukan. Lebih banyak lebih bagus. Okey, macam mana nak tulis cara bibliografi? Formatnya mestilah format Chicago style. Macam mana Chicago style nak tulis? Okey, susah cikgu nak terang kat sini. Dalam blog cikgu, cikgu ada rasanya, ataupun kalau cikgu masukkan tentang cara menulis format biografi format Chicago style, ataupun kamu sudah pastinya akan diterangkan oleh guru sejarah kamu. Okey, kalau masih tak pasti lagi, okey, jumpa cikgu lagi, tanya lagi. Jumpa cikgu kamu, tanya bagaimana format yang betul. Okey, seterusnya lepas bibliografi adalah nota akhir. Yang tadi saya cakapkan, bila kamu membuat esei ni, kamu kod, ambil petikan daripada buku ataupun kata-kata daripada responden kamu akan tulis nombor 1, 2, 3 ikut susunan dan nombor tu dikecilkan. Dan akhirnya dia ada kaitan dengan nota akhir di bahagian belakang. Di mana itu nota akhir ni merupakan rujukan kamu, siapa yang cakap, kamu ambil dekat mana. Okey, sumber tersebut. Okey, dia mesti ikut format yang diberi, iaitu format Chicago style juga. Okey, jadi pastinya kena tanya cikgu lah. Tanya cikgu sejarah kamu.
Okey. Itu sesuatu yang baguslah, sebab dalam membuat kerja khusus ni kamu ada satu borang yang kamu kena isi. Setiap kali kamu jumpa cikgu, tarikh bila, apa yang kamu bincangkan dengan cikgu, dan cikgu akan sign tanda tangan di bahagian hujung ni. Itu merupakan bukti bahawa kamu melakukan kerja khusus ini dengan sebenar-benarnya, seasli-aslinya, seautentiknya, bukannya main upah orang, bukannya kamu copy and paste daripada internet. Okey. Dan akhir sekali, lain tidak bukan, aku jawab kamu ni semakin hebat ialah pakai lampiran. Ni dalam lampiran ni kamu boleh lampirkan macam cikgu cakap, kamu boleh lampirkan gambar-gambar. Ni gambar-gambar temu ramah kamu, gambar-gambar tokoh tersebut, Tuan Haji Jalil bin Aman, okey, pengetua Sembilan tadi, gambar sekolah dia, gambar penolong kanan dia, gambar dia bersama pelajar, gambar kejayaan telah dia lakukan, gambar anugerah sijil, gambar sijil yang dia peroleh, gambar pelantikan dia sebagai pengetua Cemerlang, kejayaan di peringkat daerah dan masyarakat, komuniti dan sebagainya, negeri, kebangsaan dan antarabangsa tadi kan. Itu semua bahan bukti menyebabkan esei kamu sangat hebat. Okey. Gambar ni, kalau orang kata gambar boleh digambar, dan kadang dia boleh gambar yang dilihat melalui gambar kan segala-galanya. Kadang-kadang orang tak boleh cakap pun, tapi orang tengok gambar je, hebat. Orang tahu kan. Okey. Jadi cikgu rasa cikgu ulang sekali lagi, apa yang kena ada dalam esei kamu, perlu ada dalam esei kamu. Yang pertama tadi ialah, dalam panduan mengasan esei ni, yang pertama ialah mesti ada tajuk, yang kedua ada pengenalan, yang ketiga mesti ada sejarah kejaya tokoh tersebut, yang keempat ialah sumbangan beliau di pelbagai peringkat. Seterusnya, yang kelima ialah kejayaan yang telah beliau perolehi. Apa kejayaan yang beliau perolehi? Yang keenam ialah faktor yang menyokong kejayaan tokoh tersebut. Apa tokoh tadi? Apa faktor dia tadi kan? Okey. So yang ketujuh ialah halangan dan cabaran, yang cikgu terangkan tadi. Yang ke-8 harapan kejayaan. Yang ke-9 kesimpulan dan penutup. Yang ke-10 bibliografi. Ke-11 nota akhir. Dan ke-12 lampiran. Jadi cikgu doakan semoga kamu dapat membuat esei ini dengan cemerlang, dan apa yang cikgu sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada kamu. Dan cikgu rasa bersyukur sebab cikgu telah pelajar-pelajar cikgu telah mula melakukan viva mulai semalam, 25 hari bulan. 25 hari bulan, dan hari ini ada 6 orang bentang viva sejarah. Maksudnya selepas naik sekolah 24 bulan 6, selepas PKPP ni, pelajar cikgu sebahagian besarnya 70% dah siap esei dan hantar pada cikgu dan proses menyemak, dan mereka dah boleh bentang. Cikgu ucapkan tahniah lah pada pelajar cikgu di SMK Datuk Muhammad Pekan Pahang, dan cikgu harapkan semoga kamu juga dapat melakukan perkara sama. Jangan tunggu last minute, sebab kamu ada kerja khusus lain juga untuk dibuat. Okey, setakat ini saja penerangan cikgu bagaimana untuk mengarang esei kerja khusus sejarah STPM tema tokoh. Okey, jumpa lagi di panduan mengarang esei tema-tema lain di lain kali, insya-Allah. Assalamualaikum, selamat malam, selamat berjaya. Semoga anda mendapat PNJK yang baik dalam STPM. Kejayaan itu tidak datang bergolek. Kejayaan tidak datang bergolek. Kamu yang kena bergolek-golek untuk mencapai kejayaan. Kena bergolek lah, bukan maksudnya kamu bergolek di jalan raya. Usaha tu kena berlipat ganda. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.